Berdasarkan 17 matlamat pembangunan mampan atau dikenali sebagai matlamat pembangunan lestari, yaitu dalam bahasa Inggeris Sustainable Development Goals (SDGs), saya telah memilih matlamat yang kelima, iaitu kesaksamaan gender untuk mencapai kesamarataan gender dan menguatkan semua kaum wanita. Kesaksamaan gender ini juga bermakna memberi peluang sama rata kepada lelaki maupun wanita untuk mengakses sumber-sumber negara yang mempunyai nilai-nilai sama dalam masyarakat. Seterusnya, untuk isu kesaksamaan gender ini juga sering kali timbul dalam soal pekerjaan. Banyak kajian mendapati bahawa pekerja lelaki dibayar upah lebih tinggi berbanding pekerja wanita, walaupun mereka memiliki tahap pendidikan dan kemahiran yang sama. Hal ini kerana majikan menganggap wanita sebagai kurang proaktif, mobiliti rendah dan menimbulkan banyak masalah kepada institusi tempat bekerja kerana kerap bercuti seperti cuti bersalin serta kurang berupaya menjadi pemimpin. Dengan itu, pelbagai cara untuk menguatkan wanita dan membuat kesaksamaan gender ini berlaku adil. Okey, cara pertama yang sesuai untuk mencapai kesamarataan gender ini ialah dengan menyedarkan kaum lelaki untuk memperkasakan wanita. Dalam hal itu, kaum lelaki lazimnya akan memegang hak istimewa manakala hak wanita diletakkan di samping ahli keluarga atau pemimpin komuniti lelaki yang dominan. Untuk mencapai kesaksamaan gender ini, ialah golongan wanita perlulah diberikan hak untuk bersuara di samping menyuarakan pendapat mereka tentang sesuatu isu yang timbul seperti yang dapat kita lihat dengan tertubuhnya Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat di Malaysia. Dengan itu, wanita hendaklah berani bersuara untuk mengenai satu isu agar kesaksamaan gender ini berlaku dengan adil di antara wanita maupun lelaki. Okey, seterusnya cara untuk mencapai kesaksamaan gender dalam menguatkan semua kaum wanita ialah dengan memperkasakan kaum wanita dan kanak-kanak wanita. Hal ini demikian kerana pada zaman era globalisasi ini yang moden ini dan canggih ini, golongan wanita merupakan sebahagian daripada sumber yang penting untuk mencapai agenda pembangunan negara, terutamanya dalam menuju kebilangan wawasan 2020. Oleh itu, kebolehan dan kemahiran yang ada bukan sahaja dimanfaatkan oleh golongan wanita dalam mendidik anak-anak mereka dan membina keluarga, tetapi boleh diperluaskan kepada masyarakat. Dengan itu, ianya akan dapat memberi peluang kepada golongan wanita dan kanak-kanak perempuan untuk menyerlakan diri mereka dan mendedahkan potensi mereka sepenuhnya sebagai peserta sebenar dan menyumbang kepada ekonomi, kehidupan sosial, keluarga dan juga komuniti. Cara yang terakhir ialah kerajaan juga perlu melibatkan lebih ramai golongan wanita di dalam pentadbiran negara dan melibatkan golongan wanita dalam bidang profesional. Hal ini kerana wanita juga mampu menjadi penyumbang besar kepada pembangunan sektor ekonomi negara kerana mereka juga merupakan berpendidikan serta berkemahiran. Hal ini juga dapat dilihat dengan jelas apabila pertambahan wanita di institusi pengajian tinggi iaitu IPT maupun dalam sektor pekerjaan. Justru itu, isu kesaksamaan gender ini perlulah dititikberatkan agar tiada isu diskriminasi dan berat sebelah dibangkitkan kelak. Negara akan lebih maju dan juga harmoni apabila wanita dan lelaki diberi peluang yang sama rata bersertakan layanan yang lebih adil dan sesuai mengikut keperluan. Oleh itu, sumbangan wanita ini adalah satu kenyataan yang tidak perlu dinafikan kerana wanita juga mampu untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan juga ekonomi negara. Kesimpulannya, kesaksamaan gender ini tidak perlu lagi dilihat dari sudut layanan terhadap sesuatu pihak kerana keperluan setiap mereka adalah berbeza. Di sebaliknya, wanita dan lelaki diberi peluang yang sama untuk merebut kemudahan yang terdapat ketika ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.